Jadi apa yang masalahnya Jelutong? Saya sebagai warga negara Malaysia, saya ingatkan kepada semua, bukannya kepada sesiapa. Saya anak Malaysia, Jelutong. Mengenai kenaikan kos sara hidup, menurut laporan daripada Malaysian Institute of Economic Research, dapatan kajian menunjukkan kira-kira 72% rakyat di negara ini terkesan disebabkan peningkatan kos sara hidup dan majoriti responden mahu agar kerajaan mengawal harga barangan asas yang menjadi keutamaan rakyat untuk kelangsungan hidup. Namun pada kali ini, keputusan kerajaan untuk menarik subsidi dalam sektor pendidikan, kesihatan dan perancangan penyasaran subsidi petrol berpotensi meningkatkan bebanan keuangan khususnya golongan pertengahan yang dilihat tersepit dengan keputusan kerajaan ini. Pada tahun ini, kerajaan telah melaksanakan penyasaran subsidi diesel dan semua rakyat Malaysia telah merasai kesannya. Pada tahun hadapan, kerajaan bercadang melaksanakan penyasaran subsidi petrol pula. Keputusan ini telah menimbulkan keresahan di kalangan rakyat. Saya ingin menggesa pihak kerajaan menangguh dan tidak tergesa-gesa dalam melaksanakan penyasaran subsidi petrol ini. Sebaliknya, memerlukan pertimbangan yang teliti kepada impak sosial ekonomi rakyat. Saya ingin dapatkan penjelasan daripada pihak kerajaan mekanisme penyasaran subsidi petrol secara jelas, kerana apabila subsidi ditarik, ia akan menyebabkan harga barangan dan perkhidmatan meningkat. Kita diberitahu jika subsidi ini ditarik, kerajaan dapat menjimatkan subsidi sebanyak 8 bilion. Jadi saya juga ingin bertanya berkaitan jumlah pelaburan berbilion yang telah diumumkan hasil lawatan PMX dan delegasi apabila keluar negara. Berapakah nilai yang telah diperolehi oleh negara? Ini kerana saya juga ada terbaca komen rakyat dalam media sosial yang mengatakan bagai nak gerak pusing dunia dan umum berbilion nilai pelaburan. Namun apabila balik sini, pemotongan hasil bumi negara iaitu subsidi rakyat juga adalah formulanya. Datuk Yang di-Pertua, Puan Yang di-Pertua, Kementerian Pendidikan mendapat peruntukan yang paling tinggi dalam belanjawan kali ini. Saya mengharapkan agar peruntukan sebanyak 1 bilion bagi menyelenggara keadaan bilik darjah yang uzur digunakan secara optimum bagi menggantikan meja, kerusi dan perabot yang rosak serta kemudahan alat bantu mengajar di seluruh negara. Selain itu, saya amat bersetuju dengan perkara yang dibangkitkan oleh Hulu Selangor berkenaan kepadatan pelajar dalam kelas dengan bilangan yang sangat ramai sehingga mencecah 35 hingga 40 orang. Menurut pensyarah Pusat Kajian Pendidikan dan Kesejahteraan UKM, Dr. Anwar Ahmad, bilangan murid yang munasabah dalam sesebuah kelas adalah 25 orang. Soalan saya, apakah plan perancangan kementerian dalam mencapai sasaran yang ditetapkan di peringkat global ini bagi mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih efektif? Saya berikan contoh di kawasan saya di sebelah Dun Tanjung Lumpur, iaitu kawasan Kempadan dan sekitar. Pembangunan ketika ini amat pesat, iaitu terdapat hanya 2 buah sekolah rendah yang telah mengadakan 2 sesi, iaitu pagi dan petang, kerana jumlah pelajar yang terlalu ramai. Sekolah Kebangsaan Kempadan dan juga Sekolah Kebangsaan Sungai Sul. Jumlah pelajar melebihi 1,500 orang di sekolah terbabit. Jadi adakah kerajaan bercadang untuk membina sekolah tambahan, sekolah rendah di kawasan tersebut seiring dengan peningkatan jumlah penduduk? Puan Yang di-Pertua, ketika air pasang besar baru-baru ini terdapat ban yang pecah menyebabkan air sungai melimpah dan menyebabkan banjir seperti yang berlaku di Ijuk dan Sekincan. Saya ingin mendapatkan penjelasan Yang Berhormat Menteri. Akibat daripada pengalaman itu, adakah pihak JPS terus memantau ban di tempat-tempat lain seperti di kawasan saya iaitu di Sungai Isap, Taman Seri Indrapura dan lain-lain tempat, dan boleh beri jaminan bahawa ianya kukuh serta selamat? Tinjauan kami juga masih ada parit yang belum dibersihkan
seperti di Kampung Teluk Mahang, Sungai Isap Perdana. Juga mohon pihak kementerian melihat keperluan menaik taraf longkang di Kampung SC bersebelahan Surau Taman Permata. Puan Yang di-Pertua, Jabatan Meteorologi Malaysia menjangkakan monsur timur laut bermula November ini. Keadaan hujan lebat berterusan berpotensi menyebabkan banjir, terutama di kawasan rendah pantai timur. Persoalannya sejauh mana tahap persediaan bagi menghadapi musibah banjir pada musim tengkujuh ini. Saya kurang pasti tahap persiapan yang telah dilakukan di parlimen saya kerana ketika ini kami masih lagi belum dilibatkan dalam mesyuarat pengurusan bencana daerah. Pada tahun 2023, lebih 25,000 aduan kes paip bocor di negeri Pahang. Kuantan merekodkan aduan paling tinggi iaitu 7,036 kes. Saya meneliti ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika membentangkan bajet tidak menyentuh berkenaan projek penukaran paip lama. Ya, saya maklum pengurusan air adalah tanggungjawab kerajaan negeri. Persoalannya, adakah kerajaan mempunyai pelan induk bagi menggantikan paip lama? Perkara ini pastinya akan melibatkan kos yang sangat besar. Oleh itu, komitmen kerajaan pusat untuk membantu kerajaan negeri dan operator air amat diperlukan bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan bekalan air. Saya juga ingin menarik perhatian Yang Berhormat Menteri KKR berkenaan kesesakan di Lebuh Raya Kuala Lumpur, Karak yang sering berlaku pada hujung minggu. Keadaan ini lebih teruk sekiranya berlaku kemalangan. Kadang-kadang jalan jam daripada Tol Bentung sampai ke Tol Gombak. Jadi bagi penyelesaian masalah tersebut, mohon kerajaan mempertimbangkan Lebuh Raya baru bagi laluan alternatif dari Kuala Lumpur ke Pantai Timur. Dan saya juga di kesempatan ini ingin memaklumkan kepada Yang Berhormat Menteri dan pegawai KKR keadaan jalan gelap di lorong Karak, iaitu keluar sahaja daripada terowong Genting Sempah sehingga ke Bukit Tinggi, keadaan jalan dia curam, selekoh dan berbahaya, lebih-lebih lagi pada waktu malam. Dan banyak juga selekoh dari Bentung ke Sungai Dua Karak, tiada lampu jalan. Jadi saya amat berharap lokasi tersebut dimasukkan dalam pengumuman peruntukan bagi lampu jalan. Pada Mac 2023, saya telah membawa satu usul dalam kamar khas berkenaan permohonan jejantas di Kampung Deraka, Kuantan. Susulan selepas itu, saya telah mengutus surat kepada JKR daerah, JKR Negeri Pahang dan bahagian perancang ekonomi negeri. Yang terkini kami telah menerima surat daripada BPN Pahang memaklumkan permohonan ini telah dihantar kepada KKR pada Februari 2024 untuk dimasukkan dalam Rolling Plan 5. Saya mohon respon daripada Yang Berhormat Menteri berkenaan permohonan ini. Puan Yang di-Pertua, kita mendengar banyak rungutan berkaitan SOP sekatan jalan raya yang menyebabkan kesesakan lalu lintas. Daripada 3 lane, bila buat sekatan jalan raya, hanya 1 lane sahaja dibuka. Saya berpandangan SOP ini perlu diubah dan ditambah baik. Apa masalahnya semasa sekatan jalan raya, semua laluan dibuka? Adakah ia ada merupakan SOP khas, perlu menutup laluan menjadi satu, atau kerana bilangan anggota yang bertugas tidak mencukupi? Jadi saya mohon respon daripada Menteri. Merujuk kepada laporan harian Metro bertarikh 1 Julai 2024, KDN menyasarkan penyelesaian 17,000 permohonan kewarganegaraan pada tahun ini. Namun, pada 23 Oktober, laporan harian Metro juga menyiarkan kenyataan KDN keluarkan 17,452 keputusan permohonan kewarganegaraan setakat 1 Oktober 2024. Pertanyaan saya ialah, adakah kementerian mempunyai sasaran baru sehingga hujung tahun ini? Saya juga ingin mendapatkan maklumat berkaitan kelulusan kewarganegaraan sehingga 1 Oktober tersebut mengikut pecahan bangsa, negeri dan usia secara bertulis. Kewarganegaraan adalah anugerah tertinggi bagi setiap yang berjaya mendapat kerakyatan. Kita ingin ingatkan kepada mereka yang mendapat kerakyatan bahawa jangan ada di kalangan mereka terlupa kesetiaan perlulah diberikan sepenuhnya kepada negara ini. Kita tidak mahu selepas mendapat warga negara, ada pula yang berhimpun membawa bendera masing-masing di negara yang kita sayangi ini tanpa mengikut saluran undang-undang negara kita. Muktakhir ini pelbagai langkah yang dibuat oleh kerajaan dalam membendung kegiatan penyeludupan warga asing, pemalsuan kad pengenalan. Terkini adalah counter setting. Jelutong dah kacau lah Jelutong. Duduk je lah.
Timbalan Speaker. Peraturan mana? 36. 36.6. Seseorang ahli tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat ke atas apa-apa, ke atas siapa-siapa lain. Dalam ucapan yang dibuat oleh Yang Berhormat tadi, beliau mengatakan bahawa selepas mendapat hak sebagai warga negara, kita tidak boleh membawa bendera negara lain. Kita dengar tadi. Dalam ucapan itu, beliau memberi persepsi seolah-olah warga negara Malaysia berbangsa Cina mengibarkan bendera Cina. Itu tidak benar. Daripada laporan yang kita terima, semua bendera-bendera itu dikibarkan oleh rakyat Cina yang berada di situ semasa majlis tersebut. Ini merupakan satu tindakan yang mengelirukan Dewan dan juga boleh mengapi-apikan sentimen perkauman. Saya minta juga, ia juga merupakan satu kesalahan di bawah perintah ini, apa-apa kenyataan yang boleh menyebabkan perasaan sakit hati atau bermusuh-musuhan di antara satu kaum dengan kaum yang lain, iaitu Peraturan 36C. Maafkan saya. Ya, Peraturan 36(9)C. Perkataan-perkataan yang harus menaikkan perasaan bersakit-sakit hati atau bermusuhan di antara satu kaum dengan kaum dalam Malaysia. Kenyataan Yang Berhormat tadi tidak bertanggungjawab. Habis dah tu, panjang dah masa tu. No, saya minta Kuantan menarik balik kenyataan bahawa warga negara Malaysia mengibarkan bendera Cina. Kerana kenyataan yang dibuat tadi adalah janganlah lupakan selepas menjadi warga negara Malaysia, jangan kibarkan bendera negara lain. Jadi peringatan je pun. Terima kasih. Jadi seeloknya saya tidak akan duduk. Ya, saya minta Kuantan tarik balik kenyataan itu. Duduk dulu. Yang Berhormat Jelutong duduk Dah cakap duduk dulu. Yang Berhormat Jelutong duduk dulu. Tadi Yang Berhormat Jelutong membangkitkan Peraturan Mesyuarat 36(6) itu tak ada kaitan lah. Tapi yang 36(10)C, perkataan-perkataan yang harus menaikkan perasaan bersakit-sakit hati antara pemusuh-musuhan di antara satu kaum dengan satu kaum dalam Malaysia. Saya minta Yang Berhormat Kuantan untuk saya sejelas sedikit. Jadi saya harap Jelutong duduk daripada awal, pasang telinga daripada awal. Apa yang sebut tadi, kita tidak mahu. Ayat dia jelas, saya kata, kita tidak mahu. Kita tidak mahu ini merujuk kepada kita tidak mahulah. Tak ada menyatakan kepada siapa. Jadi boleh sama juga. Sama juga, ia bermaksud bahawa rakyat Malaysia berbangsa Cina mengibarkan bendera Cina. Itu yang maksudnya. Saya teruskan. Jangan jauh api ya. Jangan jadi batu api. Jangan kurang ajar. Jangan kurang ajar kamu. Yang Berhormat Jelutong, sila duduk. Saya teruskan? Boleh? Yang Berhormat Kuantan, boleh teruskan? Ulang sekali dari apa yang disebut oleh Yang Berhormat Kuantan? Okey. Saya tulis dan saya sebut dalam handset pun ada. Saya cakap kita tidak mahu. Ayat di hadapan, selepas mendapat, tak kira siapa daripada bangsa. Saya tidak mahu Kuantan kurang ajar. Saya tak. Sila duduk. Cukuplah. Kuantan, sila ulang. Saya sambung. Terima kasih Puan Yang Puan Order. Terima kasih Puan Yang Dipertua. 364 menggunakan perkataan biadab. Kurang ajar. Engkau ingat engkau boleh cakap kurang ajar kami tak ada cakap kurang ajar kat kamu. Kau ingat parlimen apa? Yang lain sila duduk. Sila duduk. Saya sambung. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Terima kasih Speaker. Kuantan masih lagi belum tarik balik kenyataan tidak mahu warga negara Malaysia mengibarkan bendera Cina. Saya menyambut baik. Saya menyambut baik peningkatan jumlah peruntukan bagi program Sejati Madani. Namun ianya perlu disebar luaskan lagi. Saya juga ingin mengucapkan, merakamkan tahniah
kepada komuniti Kampung Semangat Kuantan yang telah memilih industri pelancongan iaitu menubuhkan semangat Eco River Tourism. Pakej ini disediakan ialah menyusuri Sungai Jarau sambil menikmati flora dan fauna termasuk burung serta kelip-kelip pada waktu malam. Di sini saya ingin mengajak semua ahli parlimen dan ahli parlimen apabila ke Kuantan, datanglah ke tempat tersebut dan minta menteri turun ke lokasi, melihat sendiri dan mencari jalan agar ianya dapat dibantu dan ditambah baik supaya ia terus berkembang maju sebagai salah satu lokasi pelancongan di Kuantan. Puan Yang Dipertua, sedikit lagi. Saya difahamkan. Saya minta Saya difahamkan pelan induk saliran mesra alam Tanjung Lumpur Kuantan telah disiapkan pada tahun 2023, namun sehingga kini projek ini belum lagi dimulakan. Saya ingin mendapatkan kepastian adakah peruntukan projek ini dimasukkan dalam Rolling Plan 5 yang peruntukan pada tahun hadapan. Akhirnya, saya ingin mengucapkan tahniah kepada Majlis Bandaraya Kuantan di atas pencapaian tempat pertama anugerah penarafan bintang PBT bagi kategori Majlis Bandaraya 2024. Semoga anugerah ini meningkatkan lagi motivasi semua warga kerja Majlis Bandaraya Kuantan. Akhirnya, tidak sempurna bagi orang yang tidak amanah dan tidak sempurna agama bagi orang yang tidak setia terhadap janjinya. Semoga kita semua dirahmati. Sekian, terima kasih. Duduk Haji Lutong. Duduk. Yang berhormat Kuantan, saya perlu dengar penjelasan tadi. Kita tidak mahu warga negara Malaysia. Ya. Apa lagi? Nanti saya pusing semula. Dah menok sangat kita kabur sekali lagi. Rasanya dah selesai dah Puan Yang Bertua kan? Kalau berani ulangi. Saya ayat kita tidak mahu di hadapan itu. Gunakan jadi 44. peringatan kepada semua. Satu. Tidak kira kalau kita biarkan perangai-perangai ini yang berhormat, ada ikut peraturan bersyarat atau tidak? Yang berhormat berdiri tanpa kebenaran. Duduk dulu. Saya dengar penjelasan dulu. Yang berhormat Kuantan, apa yang berhormat Kuantan baca tadi? Tak jumpa lagi nota tersebut? Puan Yang Dipertua, kita dah sebut berkali-kali, jadi macam dia tak dengar. Sebenarnya boleh tengok handset kali ini. Dan kita dah selesai. Ayat di hadapannya kita tidak mahu. Jadi kita tidak mahu apa? Saya nanti kejap. Mana pergi? Saya pun kena cari macam ni macam mana? Ini semua melambatkan masa ni Puan Yang Dipertua. Mau saya ulang tak? Saya masih ingat lagi. Mau saya ulang tak? Yang berhormat Jalutong, saya tunggu penjelasan. Kan? Lutong. Sambung. Ya. Boleh tengok handset Puan Yang Dipertua. Yang berhormat Hulu Selangor dan Yang berhormat Jelutong, jangan ganggu Dewan. Kita tidak mahu selepas mendapat warga negara. Jadi ada pula yang berhimpun membawa bendera negara masing-masing. Apakah yang salah di situ? Kita tidak mahu. Merujuk kepada kita tidak mahu. Jadi ini adalah peringatan kepada semua. Tidak terkira, tidak tertakluk kepada seseorang sahaja. Dan Jelutong kena faham sebagai seorang yang bijak dan orang lama. Jadi tak ada kena-mengena dengan sesiapa. Ini adalah peringatan kepada semua. Itu kita kena ingat. Bukannya merujuk kepada siapa-siapa. Jadi apa yang masalahnya Jelutong? Saya sebagai warga negara Malaysia, saya ingatkan kepada semua. Bukannya kepada sesiapa. Saya anak Malaysia, Jelutong. Timbalan Speaker. Secara tersurat dan tersirat, Kuantan menyatakan bahawa warga negara Malaysia berbangsa Cina yang
Yang berhormat Jelutong, Yang berhormat Kuantan tak sebut mana-mana negara tadi. Saya tak mau bagi masa lagi. Yang berhormat Jelutong boleh semak balik handset dan hantar usul.